Assalamualaikum. So, kita akan teruskan pelajaran kita dalam topik yang pertama iaitu keseimbangan terma. So, kita akan teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua iaitu menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Okay. Jadi, perkataan pertama yang kita akan belajar ialah maksud menentu ukur. Okay, kita ada perbualan dua orang pelajar. Sebahagian lelaki dia kata termometer ni tidak mempunyai skala yang jelas. Kita perlukan termometer yang lain. Tetapi kawannya kata tak perlu. Termometer ini masih boleh digunakan. Kita hanya perlu menentu ukur termometer ini. So, sebuah termometer yang tidak mempunyai skala boleh ditentu ukur menggunakan dua takat tetap suhu. Okey, mari kita lihat soalan pertama. Nyatakan apa yang berlaku pada cecair dalam tiub capillary thermometer apabila haba diserap. Ya, cecair akan mengembang dan panjangnya semakin bertambah, kan? Jadi soalan yang kedua, apakah yang ditunjukkan oleh panjang turus cecair di dalam tiub capillary? Jadi ia menunjukkan magnitude suhu. Maknanya semakin panjang ia meningkat, maka semakin tinggi suhu. Okey. Jadi pertama sekali ialah penentu ukur ialah proses penskalaan pada termometer untuk membuat pengukuran suhu. Maknanya kita nak buat skala lah. Maknanya jarak antara 1 darjah ke 2 darjah Celsius tu berapa dia punya panjang. Itu maksudnya penskalaan. Okey, yang kedua kita tetapkan dua takat. Okey, kita ada yang pertama takat tetap bawah iaitu 0 darjah Celsius. Dan yang kedua, takat tetap atas iaitu takat didih air iaitu 100 darjah Celsius. Jadi panjang turus cecair dalam termometer antara dua takat tadi iaitu antara takat tetap bawah dengan takat tetap atas dibahagikan kepada 100 bahagian yang sama. Jadi termometer tersebut boleh ditentu ukur dan boleh digunakan untuk mengukur suhu antara 0 darjah hingga 100 darjah Celsius. Okey, kita ulang baliklah. So, proses penentu ukuran menggunakan sifat termometrik yang ada pada cecair dalam kaca. Sifat termometrik bermaksud sifat fizikal yang boleh diukur yang berubah dengan perubahan suhu. Contohnya, panjang turus merkuri dalam termometer akan mengembang apabila suhu meningkat. So, bagaimana menentu ukur skala termometer? Jadi, kita menggunakan skala Celsius. Dua takat tetap suhu dipilih. Pertama, takat tetap bawah ataupun takat beku, iaitu takat lebur ais tulen, iaitu 0 darjah Celsius. Takat yang kedua ialah takat tetap atas ataupun takat didih, iaitu takat didih air pada tekanan atmosfera ataupun 1 atm, yang bernilai 100 darjah Celsius. So, dua takat satu bawah, satu atas. Yang bawah takat beku, yang atas ialah takat didih air iaitu 100 darjah Celsius. Okey, ini adalah gambar rajah bagaimana kita menentu ukur. Okey, yang pertama takat ais. Okey, kita masukkan ais dan kita sukat suhu dia. Okey, dan kita ukur berapa kenaikan suhu kenaikan turus air tadilah. So, ini ialah untuk takat steam. Okey, mari kita lihat secara terperinci bagaimana aktiviti ini dijalankan. So, yang pertama kita perlu tujuan eksperimen ni ialah menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan takat didih air suling dan takat lebur ais. Okey, so yang pertama kita tutup skala dulu lah. Kita gunakan termometer biasa dan kita tutup dulu dengan masking tape atau pita pelekat supaya kita tak nampak skala lah. So, yang bahagian skala tu kita tutup. Okey, so apa kita buat ialah kita isi beaker A ni dengan ais dan kita letakkan sedikit air suling. Kemudian kita masukkan termometer dalam beaker A ni dan kita tunggu sehingga paras turus cair dan termometer tidak lagi berubah. Okey, selepas itu kita tandakan kedudukan ini dan kita labelkan ini sebagai 0 darjah Celsius. Okey. Kemudian yang kedua, kita pindahkan pula, kita masukkan beaker B dan kita letakkan air suling dan kita didihkan dengan menggunakan pemanas rendam. So, isi beaker B dengan air suling bersama dengan pemanas rendam. So, kita keluarkan termometer dari beaker A tadi dan kita hidupkan pemanas rendam dalam beaker B dan kita masukkan termometer lah. Okey.
So, apabila insulin dalam beaker B sedang mendidih, masukkan termometer ke dalam beaker B. Okay, dan tunggu sehingga paras suhu cair dalam termometer tidak lagi berubah. Dan ketika ini kita tandakan aras dia akan naikkan sehingga aras ni, dan kita labelkan dia sebagai 100 darjah Celsius dan kita tutup pemanasan rendah tadi. Okay. Jadi kita akan dapat dua tanda, satu 0 darjah Celsius, satu lagi ialah 100 darjah Celsius. Apa kita buat ialah kita ukur panjang menggunakan pembaris, ukur panjang dari tanda 0 darjah hingga 1 darjah Celsius dan kita labelkan sebagai L100. Kemudian kita sediakan beaker yang ketiga, iaitu beaker C, dan kita isi dengan air pipe biasa. Masukkan termometer yang kita tentu ukur tadi ke dalam beaker C dan kita tunggu sehingga paras suhu cair dalam termometer tidak lagi berubah. Kemudian tandakan paras suhu cair pada batang termometer, labelkan paras ini sebagai theta darjah Celsius. Dan kita ukur panjang dari 0 darjah Celsius sehingga ke tanda theta darjah Celsius sebagai L theta. Dan kita hitungkan suhu air pipe theta menggunakan formula theta sama dengan L theta bahagi L100 darab dengan 100 darjah Celsius. Itu formula yang kita gunakan. Okey, so mengapakah pembuli termometer tidak boleh menyentuh dasar atau dinding bikar semasa membuat pengukuran? Jadi tujuannya ialah mengelakkan haba dibebaskan melalui dinding bikar ke persekitaran. Soalan yang kedua, mengapakah anda perlu menunggu sehingga paras turun secair dalam termometer tidak lagi berubah sebelum membuat tanda pada batang termometer? Jadi, kita nak memastikan keadaan keseimbangan terma telah dicapai. Jadi, bacaan suhu tidak akan meningkat lagi selepas itu. Okey, so ini adalah ringkasanlah tadi kita buat. So, yang pertama kita ukur daripada suhu meningkat sehingga ke takar ais tadi kan, 0 darjah Celsius, dan kita ukur ni ialah L0. Kemudian kita ukur daripada bawah sehingga ke bacaan ni 100 darjah Celsius. Jadi kita ukur, kita dapat L100. Okay. Jadi ini L theta tadi lah, beaker yang ketiga kita tak tahu suhu dia berapa kan. So, formula yang digunakan ialah L theta tolak L0 bahagi L100 tolak L0 darab 100 darjah Celsius. Jadi theta ni ialah suhu cecair, L theta tu ialah panjang turus kapilari pada suhu theta, L0 ialah panjang turus kapilari pada takat ais, dan L100 adalah panjang turus kapilari pada takat didih. Mari kita tengok contoh pengiraan. Okey, ini ialah gambar rajah dia daripada mula berbuli kaca ni sehingga 0 darjah 3.6 cm. Dari bentuk 100 kita ada 13.6 cm daripada mula bawah ni. Kemudian untuk theta ni suhu yang kita tak tahu 9.3 cm. So berapa nilai T? So kita boleh gunakan kaedah ini. So 0 darjah dia panjang 3.6 cm. 1 darjah ialah 13.6 tolak 3.6 bersama 10.0 cm. Jadi suhu X saya tak tahu, tapi kita tahu panjang dia adalah 9.3 tolak 3.6, so kita dapat 5.7 cm. Dan kita gunakan darab silang, ini ialah formula, tanpa guna formula tadi, kita ada X, tak tahu kan suhu berapa, kita tahu suhu 100 darjah Celsius. Panjang X tadi kita kira 5.7 cm, dan untuk panjang 1 darjah tadi ialah 10 cm. Jadi kita darab silang, kita dah selesaikan, kita dapat X 57 darjah Celsius. Ataupun nak guna formula tadi kan. So kita selesaikan jawapan yang samalah, 57 darjah Celsius. Okey, itu caralah kita nak gunakan nak mencari nilai suhu pada nilai yang kita tak tahulah dengan menggunakan formula yang kita gunakan tadi. Okey. So akhir kali mari kita menjawab soalan latihan formatif. Okey, ada 3 soalan yang disediakan. Soalan yang pertama, nyatakan apa yang berlaku kepada dua objek dalam keseimbangan terma. So, apa dia? So, yang pertama, kita tahu suhu akhir adalah sama kan? Suhu akhir kedua-dua objek sama. Yang kedua, haba dipindahkan dari objek A ke objek B dan juga daripada objek B ke objek A dengan kadar yang sama. Ya, jadi, kita katakan pemindahan bersih haba antara A dan B adalah sifar. Okay, tak ada siapa yang dominan lah dalam kes ni. Okey, soalan yang kedua ni agak menarik lah. Adakah badan kita berada dalam keseimbangan terma dengan persekitaran? Terangkan jawapan anda. Anda rasa apa jawapan dia? Jadi, jawapannya adalah tidak.
Badan kita tidak berada dalam keseimbangan terma bersama dengan persekitaran. Sebab apa? Badan manusia berfungsi pada suhu malar 37 darjah Celsius. Tapi udara di sekitaran kita pada suhu antara 20 hingga 25 darjah Celsius lah, suhu bilik kan. Bermaksud haba sentiasa bebas dari badan untuk memanaskan persekitaran. Badan manusia sentiasa menggunakan tenaga yang diperoleh daripada makanan untuk hasilkan haba yang buat kita panas. Andai kata kita dah mati, selepas berapa jam kematian kita, badan kita akan menghampiri suhu bilik, barulah kita mengalami keadaan keseimbangan terma dengan persekitaran. Okey, soalan akhir. Yang ketiga, Aisyah menggunakan sebuah termometer makmal yang tidak berskala untuk menentukan suhu bagi suatu larutan theta darjah Celsius. Beliau mendapati panjang turun cair dalam termometer apabila termometer itu dimasukkan ke dalam larutan tersebut adalah seperti yang ditunjukkanlah dalam gambar rajah ni. Jadi hitungkan suhu, so kita pakai suhu je lah formula ni. Dan L theta tolak L0 ialah 4 cm. Suhu 1 darjah ialah 12 cm. Okey. Dan kita tolak je lah, darab je lah, 4 bagi 12, darab 100 dan kita dapat 33.33 darjah Celsius. Okay, so ini adalah suhu bagi suhu T ya, theta. Okey, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di pelajaran akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.